Okey, terima kasih. Okey, sana. Tak apa, insyaAllah nanti sikit-sikit masuk. Saya buat juga sebab tadi alhamdulillah ada yang respon sebenarnya. Respon PM saya, "Cikgu nak malam ni." Tu so yang saya pun okeylah sebab ada yang dah respon, jadi saya pun buat malam ni. Okey. Jap ya. Alamak. Okey, hari tu yang dekat sekolah kita dah buat sampai dekat sistem persamaan kan. Janjang ni hari tu dah sempat belum dua-dua kelas? Respon sikit. Kelas A dah, silap. Kelas A dah. Kelas C? Rahsia dah kan? Oh, C tak ada wakil. Okey. Jadi dia kalau dah, so kita yang ini pun dah kan? Ini sistem persamaan okey. So yang ini okey? Ini okey? Kalau keluar ni, tak boleh buat siap kau. Sebab nombor indeks ni soalan wajib dijawab. Okey tak jadi? Respon sikit. Yang ni saya kurang okey lah cikgu. Ya, okey, kurang sikit Jasmine. Okey, ada suara lagi tadi apa dia? Yang B2. Yang soalan B. Yang B B2. Okey. Sekejap maksudnya tapi korang dah mula buat yang ini? Dah mula buat ke? Dah cikgu. Okey dah, sekejap. Okey, siapa yang belum buat A, awak buat A dulu. Sementara azan. Nanti saya sambung. Cikgu. Ya. Soalan itu dah ada jawapan ke? Dah ada jawapan maksudnya? Saya cikgu dah bagi jawapan ke? Belum. Ni sekarang tengah buat ni. Okay. Hari tu mungkin ada kelas yang dah buat. Macam yang budak kelas saya. Lepas syak kita sambung. La ilaha illallah.
Okey, kejap saya silap ni. Okey tengok kat sini 5B Cikgu Yati ada tak bagi bahan ni? Ada. Ada kan? Dah bincang dah? Belum. Oh belum. Kita Okey. buat soalan lain. Buat soalan lain dulu. Okey. So tengok dia kata jadual 10 menunjukkan indeks harga pada tahun 2013 berasaskan 2010. So ini indeks harga 13/10. Okey. Kemudian perubahan pula ialah 14. Ini perubahan iaitu 14/13. Dan pemberat 4 jenis kasut sukan. Harga sepasang kasut sukan P. Tengok dekat P dan Q masing-masing ialah RM40 dan RM50 pada tahun 2010. Okey, pada tahun 2010. Jadi dekat sini kalau kita tengok yang dia bagi tahun 2010 dia nak 2013. Okey, saya tak payah buat ni saya tak ni silap baca je. So 2010 dia bagi dengan ini 2013. Bermakna kita guna yang ini. Okey, kita guna yang ini iaitu I kita 128. Q1 kita tahun 2013 iaitu yang kita nak cari sebab dia kata Ali membeli sepasang jenama P dan 2 pasang jenama Q pada tahun 2013. Bermakna kita kena cari harga pada tahun 2013 berasaskan 2010. 2010 P dia bagi ialah 40. 40 darab 100. Jadi kamu akan dapat 128 darab dengan 40 bahagi dengan 100. Itu harga untuk P, iaitu harga untuk P di sini adalah RM51.20. Dia kata dia beli sepasang kasut P. So satulah. Lepas tu kita tengok kasut Q. Kasut Q I-nya adalah 130. 130 sama dengan iaitu harga 2013 kita tak tahu, harga 2010 ialah RM50 darab 100. Jadi 130 darab 50 bahagi dengan 100. Okey, kita dapat harga pada tahun 2013 dekat sini adalah sebanyak RM65. Sekarang dia kata dia membeli 2 pasang. 2 pasang kasut Q. Kasut Q 2 pasang. Jadi RM65 darab 2. RM65 darab 2 dapat 130. Tambah sepasang P. P-nya kita adalah RM51.20. So total yang kita dapat adalah RM181.20. Faham? Boleh? Okey Respon sikit. Okey. Lepas tu awak tengok sini indeks perubahan harga bagi harga 4 jenama kasut sukan 2013 berasaskan 2010 ialah 125.75. Okey, jadi dekat sini dia kata 13.10. 13.10 yang ini. Jadi apa yang perlu awak buat? Buatlah 128 darab 3 tambahkan 130 darab 4 tambah 105 darab X 145 darab 2 bahagi dengan 9 tambah X. Okey, sama dengan 125.75. Berapa dapat jawapan B yang pertama? Siapa ada kira? Ada tak? 128 tak Apa ada. you? Apa jawapan B yang pertama ni? Siapa dah buat? X X. 3. 3 3 Okey Tak dapat 3. Orang lain? Ada yang dapat tak? Saya tak kira ni. 3 je. 3 Okey, so 3 Okey, siapa yang Jasmine faham tak yang ni? Maksudnya indeks perubahan yang formula I tanda iaitu jumlah macam cari purata. I darab W bagi dengan jumlah W. Kristina okey tak? Kristina? Okey, cikgu. Okey. So, maksudnya kat sini awak ambil 128 darab 3 tambah 130 darab 4 tambah 105X tambah dengan ni berapa? 290. Tulis kat sini bahagi dengan 9 tambah X. Ni dah ada jawapan. So, kat sini boleh cari nilai X. Maka dapat jawapannya 3. Okey? Kemudian dia kata oleh demikian hitung indeks perubahan bagi 4 jenama 2014 berasaskan 2010. Ni baru kat atas ni. Yang ini untuk B yang kedua. B yang kedua. Di sini. So, jawapannya adalah 121.6. Ada yang dah buat? Betul tak?
Ada yang dah buat belum? Tak ada respon. Cikgu, Ya. Betul tak? B kedua. Ada suara korang. Bila tak buat cikgu. Okey, B kedua tak buat. Okey. Sekarang ni faham tak? B kedua ni sebab apa? Dia nak 2014 10. Yang ada dekat atas 13 10. Ini perubahan. Dia nak 14 10. Jadi guna jadual. Maka dapat jawapan 121.6. Faham tak? Boleh eh? Siapa yang ada ni sebenarnya? Cikgu. Ya, ya. Yang 95 tu apa? Cek mana? 95 Kat ni. jadual Ni. tu. 90. Saya nak pun letak 95. Lah, salah. Ini saya buat P. Terima kasih, Nabila. Sorry. Salah. Okey. Yang ini 2013 2010. 2013 10 adalah 125.75. Ini 125.75 dekat sini. Lepas tu 14 13 sekarang ni kalau awak tengok sebab yang kita ada dekat sini, soalan kat sini dia nak indeks gubahan. Indeks gubahan bagi 4 jenis ni 2014 berasaskan 2010. Jadi maksudnya semua. Jadi sekarang apa yang perlu awak buat ialah awak cari dulu yang ini. Sekarang kita dah ada indeks gubahan 2013 2010. 2013 2010 kita dah ada. Okey. Jadi sekarang saya nak tanya 5B Cikgu Yati dia guna jadual ke dia guna yang darab-darab yang macam ni? Kalau kita ada 3 tahun, yang ini kan dia buat ada satu formula jadual. Okey, kalau jadual saya teruskan jadual. Okey. Sebab macam kalau Cikgu Zalati dia guna cara lain. So saya kena tunjuk juga nanti korang bingung. Okey. Jadi dekat sini kalau kamu tengok kita ada saya buat balik ya. Di tadi saya tersilap ni. Saya terbaca yang untuk saya ingat P je. Okey. So untuk yang ini kita tengok dia bagi kita kita dah cari 2013 2010. Dia diberi kat sini 125.75. Okey. Jadi sekarang soalan tanya kita adalah 14 10. 14 10 kita ada 13 10. Jadi 13 10 kita dah dapat 125.75. 14 13 kita tak ada, kena cari. Then awak tengok sebab tu soalan ini beraras tinggi, markah dia 3. Okey. Jadi apa yang pelak buat, dia tengok ini menyusut 5%. Maksudnya kat sini adalah 95%. Ini tiada perubahan, kekal. Maksudnya dia jadi 130. Tiada perubahan, maksudnya dia 105. Ini menokok 15. Menokok 15 jadi 115%. Tapi bukan jawapannya ini. Ini adalah perubahannya. Bila perubahannya, kita nak cari yang real betul, yang sebenarnya 14-13, kita buat 128 darab 95%. Jadi 128 darab 95 bagi 100. Jadi maksudnya dekat sini sebenarnya awak dapat adalah 121.6. Okey, then 145. Yang ini 145 awak darab dengan 115 bagi 100. Awak dapat jawapannya adalah 166.75. Macam tu. Jadi sekarang tugas awak cari dulu indeks gubahan 14-13. Sebab soalan ini berkaitan 3 tahun. Dia nak 14 10. Okey, 14 10. Yang ada kat sini 13 10. Dengan 14 13 perubahan dia. Jadi apa yang perlu buat sebenarnya kita akan bina jadual macam biasa. Bina jadual 10 13 14. 10 13 14. 100 100 100. Okey, 125 adalah 13 10. 13 10 kat sini. Jadi kat sini adalah 125.75. Lepas tu 14 10 yang dia tanya. Dia tanya 14 10. 14 10 dia tanya, jadi kita letakkan X di sini. So yang kita tak ada sekarang adalah 14 13. So 14 13 awak kena kira.
Maksudnya, okey, ni nampak ni 121.6, awak darab 3. Okey. Then tambah dengan 130 darab dengan 4. Okey, tambah dengan 105 darab dengan 3 tambah dengan 166.75 darab dengan 2. Dapat jawapan, kemudian bahagi dengan berapa? 7, 12 kan? Bahagi dengan 12. Jadi indeks gubahan kat situ adalah 127.78. Di sini 127.78. Okey, ingat bila kita dah dapat segi 4 ini, okey, kita selesaikan 125.75 bahagi dengan 100. Okey, darab dengan 127.78. Okey? Saya silap Kenapa jawapan yang ini? Soalan nak apa ni? Soalan nak 14.10. 14.10 tapi kenapa dia bagi 127.8? 127.8 ni 14.13. Saya rasa soalan ni. Awak nampak tak? Ni, jawapan ni 127.8. Tapi, kalau dia memang nak 14.10, jawapan dia, indeks gubahan untuk 14.10 ialah 160.68. Siapa yang dah buat B yang kedua ni? Betul. Kan? Sedap. Dapat ni kan? Jadi jawapan bawah ni kalau soalan tanya indeks gubahan 14.13. Kalau dia tanya 14.13, yes, baru betul lah 127.8. Tapi kalau 14.10, ini jawapannya 160.68. Okey. Jadi kat sini logiknya dia tanya 14.10 tau. Sebab kat bawah ni berkaitan 14.10. Jadi skema ni salah lah. Dia kata hitung harga sepasang kasut sukan 2014. Jika 2010 ada, awak jangan risau dengan perkataan sepadan ni. Selalu budak risau pasal sepadan. Sepadan tu maksudnya harga 2010 lah. Macam tu. So mana Q1, mana Q0? Tahun mana Q1? Halo? 2014. 2014 Q1. So 2014 tak ada, per dengan 75 darab dengan 100 sama dengan 160.68. Okey. Jadi awak pun selesaikan, darab dengan 160.8 darab dengan 75 bagi dengan 100. Maka awak dapatlah harga dia. Harga dia pada tahun 2014 adalah 120.51. Bukan yang inilah. Sebab ini dia berdasarkan yang ini. Kalau dia berdasarkan 127 tu, ya baru betul. Betul tak? Kejap saya cek. Kalau 127.8 darab 75. Betul lah. Jawapan ni sebab berdasarkan ini. Nanti bolehlah bagi tahu kat kelas. Nanti saya bagi tahu Cikgu Yati juga. Okey, faham tak? Boleh? Settle soalan ni? Cikgu. Ya. Cuba cikgu ke atas balik, saya nak tengok pemberat dia. Pemberat dia 34 X2. X dia 3. Okey cikgu, terima Okey. kasih cikgu. Okey dah. Kekal pula. Faham dah? Faham dah bentuk soalan ni? Selalu saya bagi bentuk yang biasa kan? Ni saya bagi bentuk ni. Manalah tahu tiba-tiba bentuk ni keluar kan? Boleh Berapa orang ada? Okey, Alhamdulillah. Dia gitulah. Dapat separuh pun Alhamdulillah. Kalik tak ada Senyap je. Kalik tak ada Kalik tak ada. Akram ada? Tak ada juga. Adik go. Ada, okey. Siapa lagi? Amir ada Amir? Tak ada. Okey, tengok sini. Soalan ni dia kata diberi alfa dan beta. Ingat tak ni? Bila dia kata diberi alfa dan beta ialah punca persamaan ini.
bentukkan persamaan yang baru mempunyai 1/2 alfa dan 1/2 beta. Ingat tak apa nak buat? Nak cuba atau saya... Oh, ni lah. Apa dia? Cari alfa beta dulu. Cari dulu alfa, beta. Okey? Jadi kat sini, ingat, bila dia bagi satu persamaan kuadratik, dia bagi satu punca-punca dia, awak kenal pasti dulu alfa beta tu apa. Jadi, dekat sini awak kena cari dia punya hasil tambah atau sum of root dengan dia punya produk ataupun hasil tambah. Hasil darab, hasil tambah, ini hasil darab punca. Hasil tambah punca adalah ini negatif B per A. Negatif B per A. Negatif B. B kita 8 per A 2. So kita dapat kat sini negatif 4. Okey. Negatif 4 ni apa? Ini adalah alfa tambah beta. Kemudian kita punya hasil darab punca adalah 5/2 dia adalah alfa beta. Stop dekat sini. Stop kat sini baru kita ikut apakah punca yang diberi untuk kita bentuk yang baru. Jadi apa dia sum of root kita? Sama juga iaitu 1/2 alfa tambah 1/2 beta. Selesaikan dan awak gunakan nilai dekat atas. Manakala produk adalah 1/2 alfa darab 1/2 beta. Okey, cuba buat. Teruskan. Boleh tak? Oh, terakhir dia apa je kau? Apa dia? Apa terakhir dia? Apa dia? Jawapan dia. Oh, jawapan dia. Jawapan dia saya tak buat lagi. Dah siap eh? Okay, kita buat kalau dah siap. So, yang sum tu hasil tambah. Jadi kat sini awak akan jadi dia berapa tu? Kat bawah kan dapat 2 alfa beta. So, you darabkan. Ini beta. Kan? Sebab 2 dah sama kan? Jadi kat atas dia ada... kat sini maksudnya ini 2 alfa. Ini 2 beta. Jadi ini darab dengan beta. Ini darab dengan alfa. So, sorry alfa lah pula. Beta tambah alfa per 2 alfa beta. Kan? Jadi beta tambah alfa dengan alfa tambah beta sama. Negatif 4 bahagi 2. Sini adalah 5/2. Dia habis. So dapat jawapan negatif 4/5. Yang ini awak akan dapat 1/4 alfa beta. 1/4 alfa beta kita adalah 5/2. Sini 2. So kita dapat 1/10. Bentukkan persamaan X kuasa 2 tolak hasil tambah punca ialah 4/5 X tambah 1/10 sama dengan 0. Jadi kat sini jadi X kuasa 2 tambah 4X per 5 tambah 1/10 sama dengan 0. Kalau dia tak bagi tahu apa-apa, biar macam ni pun tak apa. Okey, kalau tak, kita nak lagi cantik, maka kita darab yang besar iaitu darab dengan 10. Darab dengan 10, jadilah dia 10X kuasa 2 tambah dengan 8X tambah dengan 1 sama dengan 0. Sama tak? Okey. Okey tak? Belum. Cikgu. Ya. Ulang balik. Apa dia? Ulang balik eh? Tak ada Okey, tak ada. Macam dengar suara balik. Okey. Ya, ni Nabila. Apa dia Nabila? Suara kau dengar? Cikgu saya nak tanya Ha. yang kalau yang kan kita kan dah dapat yang X kuasa 2 yang 4/5 X tambah 1/10. Lepas tu kita buat yang Biarkan. persamaan tu kita darab dengan 5. Kita tak darab dengan 10. Kalau awak Tak darab apa ke? 5, nanti sini still lagi pecahan. Kan? Oh, Sebab tu kita darab, kalau dia tak sama, 5, 10, kita darab yang besar. Faham? Sebab sebenarnya faham. ya. Apa dia? Darab 10 buang pecahan dia. Nak buang pecahan. So 10 darab X kuasa 2, 10 X kuasa 2. 10 darab 4, 40 bagi 5, 8X. 10 darab 1/10 dapat 1. Okey? Boleh?
Okey, next kita tengok. Raja Cuba juga 3. tengok indeks. Mana? Indeks tu. Yang ambil Indeks. 3 tu. Ni. Dah. Yang nombor D3 tu apa dapat? 95. Tak, ini sebab dia menggunakan indeks 127.8. 127.8 sebenarnya 14/13. Kat sini skema dia salah ni. Kenapa awak dapat ni ke? Tak. Sebab ini sebenarnya 14/13. Soalan tanya 14/10. Okey. Okey tu. Okey. Lagi ada soalan? Dah. Okey, tengok. Raja 3 menunjukkan graf fungsi y sama dengan fx. Garis lurus y sama dengan negatif 9. Ialah tangen pada lengkung y sama dengan fx. Tuliskan persamaan paksi simetri. Satu markah aja. Apa dia paksi simetri dia? Apa dia paksi simetri dia? Ni lagu apa? 1 tambah 7 bagi 2. Okey, 1 tambah 7 bahagi 2. Ataupun siapa yang takut dan buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pap. Kan dapat 4. Macam tu tengah-tengah dia. Okey, jadi kat sini mesti tuliskan X sama dengan 4. Boleh? Jadi kalau macam tu, kita tahu tak titik kita ada titik maksimum ke minimum? Kat sini tak ada soalan, saya tanya je. Titik maksimum ke minimum yang kita ada? Minimum. Apa titik minimumnya? Apa titik minimumnya? Apa titik minimumnya? 4. 4. Kosong negatif 9. Ya, 4 negatif 9. Maksudnya X-nya 4, Y-nya negatif 9. Boleh? Jadi dia kata ungkapkan dalam bentuk yang ini. So, ingat, bila dia suruh bentuk yang ini, P ni ambil X punya. Tapi negatifkan. So, korang akan dapat X tolak 4 kuasa 2. Q ambil apa-apa saja dekat Y punya titik. Minimum. Jadi kat sini tolak 9. Dia kata ungkapkan fx dalam bentuk ini. So inilah jawapan kamu. Di mana P akan terbalik daripada tanda yang ada kat sini. Q ambil sahaja. Faham? Cikgu tak faham. Cikgu, Ya. yang Q tu ambil apa? Ambil Nilai apa cikgu? Y ni, Y. Contoh kamu ada titik 3, negatif 3, 8. So, dia akan jadi X tambah 3 kuasa 2 tambah 8. Kalau kita punya titik kita 1, negatif 10. So, X tolak 1 kuasa 2 tolak 10. Faham? Ya, angkat tangan kenapa? Ada yang tulis ke? Ada yang chat apa-apa? Dah. Boleh tak? Apa yang A? Apa dia? A tu. Yang A. Ha. A ni titik tengah, paksi simetri antara 1 dengan 7. Macam Akram kata tadi, 1 tambah 7 bahagi 2. Dapatlah X sama dengan 4. Ataupun kau susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah-tengah apa? 4. So, kena tulis X sama dengan 4. Boleh? Dah? Kena tanya betul-betul ni. Tak faham, tanya. So, kalau saya tanya, apakah punca-punca pada graf ini? Apa puncanya? 17. 17. Kalau saya kata bentukkan persamaan kuadratik daripada punca-punca yang ada? Apa dia? Kalau saya kata bentukkan persamaan kuadratik dari punca-punca yang ada. Apa dia? Siapa tahu?
Cepat. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Kalau dia bagi 1, 7. Jadi puncanya awak akan tengok nak bentuk persamaan, cari hasil tambah punca. 1 tambah 7, 8. Hasil darab punca produk root. 1 darab 7 dapat 7. Masuk dalam formula X kuasa 2 minus sum. 8X tambah produk sama dengan kosong. Ini kalau guna AddMath punya. Sebab formula AddMath adalah X kuasa 2 minus sum of root X plus produk sama dengan kosong. Kalau nak guna maths, boleh. Tengok dia punya punca 1. Bila puncanya 1 dan puncanya 7, buat dalam bracket X tolak 1, X tolak 7. So, apa perlu buat? X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 7, negatif 7X. Negatif 1 darab X, negatif X. Negatif 1 darab negatif 7, tambah 7. X kuasa 2 tolak 8X tambah 7. Faham? Boleh guna mana-mana. Ini matematik je. Kalau dia suruh bentukkan persamaan. Okey. Boleh? Angkat tangan tu ada soalan atau faham? Confuse saya. Boleh? Saya tunjuk satu-satu ni. Sure. Ya. Pasti simetri kan ada yang formula yang tolak B 2 kali 2 tu. Hah? Saya Apa nak tu? pakai tu. Mana ada? Ada eh? Mana ada? Tak ada. Itu kalau soalan saya dalam kuadratik. Contohnya saya bagi soalan macam ni, kan? Saya kata cari persamaan pasti simetri. Cari titik maksimum minimum. Bentukkan dalam X tambah P kuasa 2 tambah Q. Barulah gunakan formula. Awak kenal pasti apakah A? A-nya ialah 1, B-nya negatif 8, C-nya ialah 7, baru masuk formula. Formula kita A, X tambah B. Tambah B, B-nya negatif 8. B per 2A, A-nya 1. Kuasa 2 tolak B kuasa 2, negatif 8. Kuasa 2 per 4A tambah C. So kat sini 1, X, negatif 8 bagi 2, negatif 4. Kuasa 2. Negatif 8, kuasa 2 dapat 64. Negatif 64 tolak 4, you dapat jawapannya berapa? Negatif 64 bahagi dengan 4, awak dapat jawapan 16. Negatif 16 tambah dengan 7, awak dapat jawapan negatif 9. Ini barulah guna formula yang kau cakap tu. Jadi, dari sini, dari bentuk ni, maka kita kenal pasti. Apa pasti simetrinya? X tolak 4, ambil ke dalam kurungan sama dengan kosong. Jadi, X sama dengan 4. X sama dengan 4, pasti simetri. Kalau dia tanya titik, kat sini titik minimum lah sebab A-nya positif. Titik minimumnya 4, negatif 9. Nilai minimum. Nilai minimumnya ialah Y sama dengan negatif 9. Faham? Ini ke yang awak tanya? Bang, ini ke yang awak tanya tadi? Tak respon. Suara saya dengar tak? Dengar. Okey. Jadi, kalau dia bagi full persamaan kuadratik, dia minta soalan paksi simetri baru guna formula ni. Saya rasa yang bertanya tadi maksud dia formula ni lah kot. Iaitu formula yang saya suruh kamu hafal. Formulanya adalah A, X tambah B per 2A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 4A tambah C. Ini formulanya. Boleh? Okey, itu kuadratik. Jadi kat kuadratik ni, kamu ingat ada soalan yang mungkin juga pasal julat. Ingat julat? Julat. Kalau soalan saya kat sini, dia jenis punca. Itu nanti bentuk kertas 1. Nanti tunggu saya siapkan set bentuk kertas 1, saya akan bincangkan. Sebab yang ini saya nak lebih pada bentuk kertas 2. Bagi awak faham bentuk-bentuk kertas 2. Okey, ni. Cuba. Ya. Kita satu apa je?
Kertas satu sama je topik-topiknya. Cuma kertas satu tu soalan dia ada dua bahagian. Bahagian A, bahagian B. Kalau kertas dua ada tiga bahagian. Soalan yang segitiga, soalan indeks, soalan pengatur caraan linear. Semua tu berada dekat bahagian C kertas dua. Jadi kan saya dah kata, pengatur caraan linear saya tak ada buat ulang kaji. Sebab itu tajuk tingkatan 5 baru belajar. Jadi yang saya dah tekankan tajuk segitiga dengan tajuk index number. Ini tadi. Nanti kalau sempat insyaAllah saya recall baliklah awak punya pengatur cara linear. Yang lorik-lorik kawasan R tu. Itu bahagian C. Nanti periksa kertas 2 wajib pergi jawab bahagian C dulu. Jangan kau kata, macam senang lah bahagian A, jawab bahagian A. Nanti kau tak ada masa nak jawab bahagian C. Tolong jawab bahagian C. Dan make sure kalau bahagian C tu satu soalan, kalau boleh paling-paling pun kalau kau nak jam pun buat jangan lebih daripada 20 minit. 20 minit tu dah lama dah. Sepatutnya 15 minit je untuk satu soalan. Sebab markahnya 10. Faham ni? Boleh? Jadi kalau kau tak boleh selesaikan, sampai dah 20 minit pun kau tak boleh selesaikan soalan tu, kau tinggal. Kau tinggal mungkin kau dapatlah markah daripada kau buang masa untuk tak tengok soalan lain. Okey? Ada lagi boleh tak? Kita buat ni sekarang boleh? Diberi GX 2 per ini, cari nilai G kuas ni G double prime. Oops. G double prime. Zaim ada Zaim? Zaim ada? Tak ada. Okay, go. Try buat soalan B, A8. Ini tajuk tingkatan 5. Cikgu, Ya. betul ke jawapannya 24? Oh, dah buat Sekejap Okay, jadi kat sini awak guna formula apa? Syam ke Fazudin? Kos. Apa dia? Pas cikgu, pas. Faz. Saya dengar kau guna kos, terkejut saya. Okay, Faz. Apa Tak cikgu. kau guna apa? Saya bezakan balik. Yelah, bezakan guna petua mana? Bahagi ke petua rantai? Chain Tu rule. rantai. Guna petua rantai. Tu rantai. Ya. Kenapa guna petua rantai? Nampak pecahan, kenapa tak guna petua bahagi? Sebab dia kuasa cikgu. Tak. Sebab kat atas ni tak ada Tak X. ada X, ke? Ya. Tak ada X. Oh. Jadi salin balik GX sama dengan 2X tolak 1 kuasa negatif 3. Kalau kat atas ni ada X, kamu tak boleh guna petua rantai. Kamu akan guna petua bahagi dan petua rantai. Kalau atas ada X. Ini atas tak ada X. Jadi kita boleh guna petua rantai sahaja naikkan ke atas. So, kat sini you akan dapat G prime X ialah kuasa bawa ke depan. Negatif 3 darab 2 negatif 6. Salin saja yang dalam kuasa tolak 1 darab dy dx dalam. Dy dx dalam jadi 2. So, you dapat negatif 6 darab 2, negatif 12. Saya bawa turun balik 2x tolak 1 kuasa 4 sebab dia kuasa negatif. Okey, sorry. Jangan buat turun dulu sebab dia nak G kuasa 2. Okey, jadi sini dapat negatif 12. 2x tolak 1 kuasa negatif 4. Jadi G double prime X ialah negatif 4 darab negatif 12. Kita dapat 48. 2x tolak 1 kuasa negatif 5. Darabkan dy dx di dalam. So, kita dapat 48 darab 2. Jadi kat sini 96 per 2x tolak 1 kuasa 5. Kat sini x-nya 1. So, you dapat berapa dapat jawapan tadi? Siapa dapat jawapan tadi?
Okey, saya salah itu, saya salah. So ini jawapannya. So Saya selesaikan 2 darab 1 2 tolak 1 1. 1/5 1. So dapat jawapan 96. Okey, sekiranya soalan ni saya ubah. Sekiranya soalan saya ubah, ke atas tu dia buat gx sama dengan 2x per 2x tolak 1 kuasa 3. So kalau yang ini you letak atasnya u. U-nya ialah 2x. Cikgu, Ya. kenapa 96 cikgu? 48 darab 2. Betul lah 12 kali 4 48 kan? Atau 48 darab 2 bukan 96. Buat yang macam bawah tu tak perlu nak ganti dengan 1 cikgu. Yelah ganti 1. 2 darab 1, 2. 2 tolak 1, 1. 1/5, 1. Oh, yelah cikgu. Okey. Jadi U awak adalah 2x. V-nya adalah 2x tolak 1 kuasa 3. Jadi U prime ataupun du dx. Kita biasa dari U prime kan? U prime ialah 2. V prime adalah 3. Salin saja 2x tolak 1 kuasa 2 darab dengan 2. So dapat 6. 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, ingat ya, kalau dia suruh gantikan nilai, awak masuk je formula. Contohnya kat sini kita punya G prime. Masuk formula. Ini quotient rule, petua bahagi. Petua bahagi start from V. So masukkan V. Formula dia V. Okey, U prime tolak U V prime bahagi V kuasa 2. Jadi kita masukkan saja saya buat kat atas ya sebab tak cukup situ. So G prime sama dengan V. V saya di sini adalah 2x tolak 1 kuasa 3. Okey V, U prime saya ialah 2 tolak U. U saya adalah 2x. V prime saya 6. 2x tolak 1 kuasa 2 bahagi V kuasa 2 iaitu 2x tolak 1 kuasa 3, dia kata kuasa 2. Sampai sini tak perlu difaktorkan. Biarkan dia macam ni, masuk saja x-nya dengan 1. Jadi kamu akan dapat G prime sama dengan, ini kalau soalannya G prime 1. Ni kalau G prime 1. So, kau akan dapat kat sini, masukkan je nilai. Kan? Jadi masukkan 2 darab 1 tolak 1 kuasa 3. Sini 2 tolak 2 darab 1. 6. 2 darab 1 tolak 1 kuasa 2. Bahagi 2 darab 1 tolak 1 kuasa 3 kuasa 2 jadi sini 6. Faham? Jadi awak pun tekan kalkulator. Ini 2 darab 1. 2 tolak 1. 1. 1 kuasa 3. 1. 1 darab 2. 2. Lepas tu selesaikan. Maksudnya, apa yang saya nak tekankan dekat sini, kalau dia suruh ganti nilai, tak perlu difaktorkan atau diringkaskan. Masuk saja dalam formula, gantikan nilai X. Faham? Faham tak? Tekan kalkulator tu. Faham. Ya, tekan je kalkulator. Ni. Tapi tekan kalkulator ni hati-hati tau sebab ni bracket-bracket banyak. Jadi awak tengok ni saya padam Jadi kalau ikutkan awak buat je senang. Congak je, 2 darab 1 je. So G prime sama dengan 2 darab 1, 2. 2 tolak 1, 1. 1 kuasa 3. 1 kuasa 3, 1. 1 darab 2, 2. Tolak. 2 darab 1, 2. Kan? 6, 2 darab 1. 2. 2 tolak 1. 1 kuasa 2, 1. Sini 6. 6 kali 1, 6. 6, ini ada 2. 6 kali 2 dapat 12. Bahagi 2 tolak 1, kuasa 6. 1 lah. Jadi jawapannya 2 tolak 12 dapatlah negatif 10. Ini jawapan kamu. Faham? Sebab kalau awak tekan kalkulator ni, saya takut awak tersalah tekan ni. Kalau tekan kalkulator ikut dalam bracket yang saya bagi betul-betul ni, tak ada masalah. Tapi kalau awak rasa boleh congak, congaklah.
Kira satu-satu macam ni. 2 darab 1. Kalau 2 darab 1 nak tekan kalkulator pun lah. Tekanlah 2 darab 1 tolak 1 berapa. Faham? Kenapa tak dapat 96 cikgu? Ini soalan lain lah Dul. Oh ya, yeah. Baik Kan, cikgu. kan saya buat tadi, U atasnya ada X. Nampak ni? 2X. Bukan 2. Ini 2. Faham? Faham cikgu. Saya ubah soalan. Cikgu, Ya. cuba kalau G prime tu G2 prime. Mana? Oh, kalau double prime gila lah kau. Tak payahlah buat. Tak ada. Ni dia single je. Kenapa dia buat yang ini G double prime? Sebab dia tahu ini awak jadikan quotient rule. Kalau dia ni jadi, ini dia jadikan chain rule. Kalau dia buat quotient rule, lepas tu dia buat G double prime, memanglah satu hari tak siap kot. Tersilat-silat dalam kurungan bagai. Ini saya ubah jadi G single prime je. G prime 1. Dapatlah macam tu. Faham? Ada lagi soalan? Okey tak? Boleh saya teruskan? Ingat ya, ini dy dx yang kita baru belajar. Okay, next. Raja menunjukkan lengkung bagi fungsi X kuasa 2 tolak 4X. Ini dia. Okay. Jadi, ada C-nya tak kat sini? Dekat persamaan ini ada C tak? Ada tak C-nya? Respon? Kosong cikgu. Ya, C-nya kosong. Sebab tu kat sini tak ada C. Okey, jadi grafnya ini. Okey. Dia kata diberi tangent kepada lengkung pada titik B adalah selari dengan OA. Cari koordinat B. So ingat, tangent macam mana nak buat? Macam mana nak cari kecerunan tangent? Ingat tak? Lupa dah. Siapa ingat macam mana cari kecerunan tangent? Dy dx ada berapa tugas? Cepat tengok ada tak dalam buku. Dy dx ada berapa tugas? 2. 2. Okey. Apa dia yang pertama? Apa yang pertama? Cari kecerunan. Ya, cari kecerunan tangent. So, buat dy dx. Cari kecerunan, so kita akan buat dy dx. So, persamaan kita ini. Jadi, dy dx kita adalah... Cikgu, Ya, lagi satu tugas apa cikgu? turning point. Titik pusingan. Oh, titik. Ah, Baik cikgu. Okey. Jadi 2x tolak 4. Ini dipanggil fungsi kecerunan ataupun gradient function. So kalau dia kata diberi fungsi kecerunan 2x tolak 4, maksudnya korang kena tahu dia dah dy dx. Kalau dia kata diberi dy dx sama dengan dah lagi senang lah. Tapi kalau dia kata diberi y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x, maksudnya kena lakukan dy dx. So, dapat 2x tolak 4. So, untuk mencari kecerunan, step seterusnya apa kita perlu buat? Apa kita perlu buat? Cari kecerunan, apa perlu kita buat? Apa dia? Apa dia? Mana dia orang ni? Senyap je. Akram ada. Nabila ada. Jasmine. Ramai lagi ni ha. Kenapa senyap? Tak dengar suara saya ke? Dengar. Dah tu, kenapa tak jawab? Tak tahu. Nak cari gradient, lakukan dy dx, kan masukkan x. Aku suruh tulis ni hari tu. Korang tulis tak? Tulis sekarang? Masukkan x. Saya tulis cikgu, cuma Tak faham? manusia sentiasa lupa. Ya. Dah tahu tulis tu, bacalah balik. Kalau ada titik pusingan, dy dx juga, tapi kita buat sama dengan kosong.
Okey. Jadi kita masukkan nilai X. Sebab dia kata pada titik B, jadi kita masukkan X yang dekat B. Ada tak titik B? Ada tak titik B? Ada tak titik B kat sini? Dia Tiada. tiada titiknya X, Y. Memanglah tak ada sebab dia kata suruh cari koordinat B. Awak tahu tak kecerunan dia apa ni? Tahu tak? Selari. Ya, dia selari dengan OA. Tahu. Jadi kenalah cari kecerunan O bagi A. So 5 tolak kosong bahagi 5 tolak kosong. Jadi kecerunan dekat sini ialah 1. Maka dia akan jadi sama dengan 1. So kita akan dapat 2X sama dengan 5. X kita adalah 5/2. Maka koordinat kita kat sini ialah X dia 5/2. Nak cari Y macam mana? Nak cari Y macam mana? Ya Nabila. Dekat persamaan tu ke? Ya, persamaan yang ini tahu persamaan yang asal. Sebab saya nak Y. Jangan masuk kat sini. Ini dy. Saya nak Y. So masukkan sini. 5/2 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 5/2. Okey, so awak tekan kalkulator. Okey, dapat apa? 5/2. 5/2 kuasa 2 tolak dengan 4 5/2. So tolak dengan 10 kan? 2 kan? Tolak dengan 10. So koordinat dapat negatif 15/4. Okey, betul tak? So itulah koordinat B. Boleh? Boleh? Boleh tak setakat ni? Boleh tak? Boleh. Kalau saya tanya normal pada titik B, apa nak buat? Apa sifat tangent dengan normal? Normal tu yang macam ni. Warna hijau tu normal. So, apa persamaan normalnya? Tukar tanda terbalik. Ya, so jadi suara siapa lah tu? So, Asal macam Akram. suara? Akram. Akram, asal macam suara Amjad lah pula. Aku ingat Amjad menyebut kat situ. Okey, so kat sini tukar tanda dan terbalikkan. Jadi kat sini 1. Terbalikkan jadi apa? Berapa dapat? 1 terbalikkan kekal lah 1. Positif, negatif. Jadi yang hijau kecerunannya ialah negatif 1. So persamaannya Y sama dengan negatif 1X tambah C. Nak cari C, masukkan koordinat B yang awak dapat. So dalam kes ini kalau koordinat B awak salah, maka soalan yang melibatkan normal awak akan salah. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Okey, kita teruskan nombor 7. Cuba baca dulu nombor 7. Cuba buat. Cikgu, Ya. yang tadi kan M tangent je macam dapat 1. Mana tangent?
Sebab dia kata dia selari dengan ini. Koordinatnya tak ada, jadi kita tak boleh cari. Tapi dia kata dia selari dengan OA. Okey. Sebab ayat dekat sini, nampak tak? Diberi tangent pada lengkung, okey, pada titik B adalah selari dengan OA. So, awak kena cari kecerunan pada OA. Faham? Okey tak? Oh, faham. Okey. Siapa tu? Faiz okey. Okey, kita tengok soalan ni. Koordinat keluar ya. Nanti jangan terkejut kalau bentuknya macam sama tapi tak samalah. Punyalah cari nak macam ni, nak bagi macam. Soalannya tak adalah sebiji tapi nanti tengok macam lah, macam. Okey, tengok soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan satu lelayang A, B, C, D. Saya nak tunggu awak buat, nanti awak tak buat. Jadi saya terus terangkan saja. Supaya dapat buka minda awak apa yang perlu dibuat. Okey tengok dia kata lelayang. Jadi bila lelayang, kamu kena tahulah hukum-hukum dia. Dia kata koordinat titik tengah, okey, perpenjuru AC. Ini perpenjuru titik tengah. Titik tengah, carilah titik tengah. X tambah X, okey, bagi 2, Y tambah Y, bagi 2. Awak dapatlah titik tengah di sini. Okey, apa dapat jawapan? C, cari, cepat. Titik tengah takkan tak tahu. Okey, cepat, buat. Apa? 9 ni ke? Apa dapat? X1, Y9. X1, Y9. Okey, dapat? Orang lain dapat? Betul je. Betul lah tu. Kan? 4 tambah negatif 2, 2. 2 bagi 2, 1. 15 tambah 3, 18. Bagi 2, 9. So, jawapannya 19. Bila kamu dapat jawapan, you check. Logik tak? Oh, sini 1, sini 11. Okey, logik lah. 9. Atas ni 15. Yang ini 4 dengan 3. Logik lah dia dekat atas ni. Macam tu. Jangan tiba-tiba awak terkira dapat negatif 1. Awak biarkan je. Sebab kat sini adalah kawasan positif. So, awak dapatlah titik AC. Penjuru titik tengahnya adalah 19. Persamaan perpenjuru BD. Persamaan perpenjuru BD. Nak cari persamaan bermakna kalau titik tengah ni tadi salah, maka salahlah persamaan. Nak cari persamaan apa nak buat? First step. Guna formula titik tengah. Ya, titik tengah. Nak persamaan garis Yelah, lurus. Apa pula? Persamaan garis lurus lah. Persamaan garis Tapi lurus. kita tak tahu. Apa? Tapi tak. Ingatkan suruh cari koordinat. Salah. Dan kalau dia nak koordinat D, awak tak boleh kata titik tengah sebab dia bukan titik tengah. So sekarang dia nak kamu cari persamaan. So persamaan mula-mula kena cari dia punya apa? Y equals to MS plus C. Yelah, jadi cari apa? Itu persamaannya. Cari gradient. Ya, cari gradient. So gradient is your M. M-nya adalah apa dia? Y tolak Y. 9 tolak 4. Awak bila dia tolak, dia tak kisah mana tolak mana tau. Tapi kalau Y bermula dari sini, X juga mesti bermula dari sini. Jadi 9 tolak 4 per 1 tolak 11. 9 tolak 4, 5, 1 tolak 11, negatif 10. Jadi kecerunannya negatif 1 per 2. Jadi dia tanya persamaan. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah C. Macam mana nak cari C? Macam mana nak cari C? Masukkan koordinat B. Koordinat B boleh. Koordinat yang kat ini pun boleh. Tak ada masalah. So, X, Y. 4 sama dengan negatif 1 per 2. Sini 11 tambah C. Selesaikan. Awak dapatlah persamaan BD. So, kat sini awak dapat berapa? 4 tambah 11 per 2 tambah C. Jadi C kamu dapat 19 per 2. So persamaan kita Y sama dengan negatif 1 per 2 X
tambah 19/2. Cikgu nak buat macam ni ke nak buat sama dengan kosong ke apa? Soalan tak ada suruh apa-apa, biar je lah macam ni. Faham? Faham? Faham. Faham? Okey. Kalau saya kata cari luas A, C, B. Sebab titik D saya tak tahu. D ni tak ada, ni nampak dia sengit macam ni, jadi saya tak tahu titik D. So soalan saya, cari luas A, C, B. Apa nak buat? Tajuk koordinat cari luas macam mana? 1/2 modulus. Ya, 1/2 yang modulus. 1/2 modulus kita kat sini ambil titik mana? A, B, C ambillah daripada A. Negatif 2, 3. B kita 11/4. C kita 4/15. 4/15 ambil balik negatif 2, 3 tutup. Jadi 1/2 negatif 2 darab 4. Okey, awak terus congak je atau tekan kalkulator. Negatif 2 darab 4. Negatif lah 8. Lepas tu terus je buat. 11 darab dengan 15. 11 darab 15 ialah tambah 165. 4 darab ini darab bawah, darab bawah, darab bawah. 4 darab 3, 11 adalah, 4 darab 3, 12. Tolak, tolak. Tengok warna merah naik atas, naik atas. 11 darab 3, 33. 4 darab 4, 16, 15 darab negatif 2, negatif 30. Macam tu. So 1/2 selesaikan. Selesaikan negatif 8. Kan? Tambah dengan 165, tambah dengan 12. So kat sini awak dapat 169. Tolak. Okay, 33 tambah dengan 16 tolak 30. So sini tolak 19. So awak akan dapat di sini 1/2. Sini 150. Maka dapat jawapannya 75. Itu pasal luas. Faham? Boleh? Ni tak ada ni, saya tambah soalan. Siapa Cikgu, Ya. boleh cikgu tunjukkan cara nak dapatkan titik D? Titik B, D. Titik D. D. Okey, titik D ni awak tak boleh cari apa ni? Sebab dia tak bagi ratio ke macam tu. So titik D ni kita kena guna titik persilangan. Tapi dekat sini kalau awak tengok kita tak ada tak boleh. Kecuali tak boleh juga. Sebab D ni memang tak boleh. D ni kita boleh cari kalau kita tahu nisbah dia. Contoh. Okey, soalan saya. Diberi nisbah. Okey, tengok DC nisbah CB 1 nisbah 3. Contoh. Okey, jadi ini 1, sini 3. Ingat nak cari titik yang berada di antara dua titik iaitu titik 19 duduk di luar. Ingat tak yang formula MN? Lepas tu kita kena silang. Sini M kita, sini N kita. M 1 darab bagi sini. So 1 darab 11. 11. Okey. Tambah. Ini darab sana. Tak ada. Iaitu X, Y. Jadi kita dapat 3X. Bahagi 1 tambah 3 ialah 4. Kemudian 1 darab 4, 4. Tambah 3Y pun bahagi dengan 4. So dekat sini ini 11 tambah 3X per 4 sama dengan 1. So awak selesaikan 11 tambah 3X sama dengan 4. 3X sama dengan 4 tolak 11. Okey, 3X sama dengan negatif berapa? 7 kan? X kita negatif 7/3. Jadi, negatif 7/3. Y-nya you ambil yang ini sama dengan 9. Iaitu 4 tambah 3Y per 4 sama dengan 9. So, awak selesaikan. Faham? Itu kalau dia bagi ratio. Boleh? Okay, ni awak selesaikanlah. Boleh tak?
Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Tak dengar? Cikgu Ha. lag sikit. Oh ya, relax sikit. Okey, apa dia? Cikgu Yatin ada beritahu Ha. gunakan apa tu cara persamaan serentak untuk cari Tapi titik tengah, betul cikgu? titik tengah ni, awak boleh cari persamaan serentak, titik tengah kat sini, tapi maksudnya awak kena tahu tak boleh ni, tak boleh lagi persamaan serentak dekat sini tak boleh untuk titik tengah. Untuk cari mana? Cari D ke? Cari titik tengah. Yang 19 ni. Kalau dia bukan bagi apa, soalan tu bukan bagi itu titik persilangan. Boleh. Awak boleh guna titik persilangan sebenarnya kat mana-mana pun. Boleh guna persamaan serentak. Tapi untuk cari yang ni tadi, antara A dengan C, awak tak boleh gunakan persamaan serentak. Sebab awak tak tahu persamaan BD. Awak memang guna titik tengah. Tapi kalau contoh soalan D ni, dia kata cari titik D. Awak dah tahu dah persamaan BD, awak ada tahu dah persamaan CD, yes, awak boleh guna persamaan serentak. Tapi untuk mencari titik tengah tadi, awak tak boleh guna persamaan serentak sebab tak cukup persamaannya. Awak tak ada titik ni, jadi awak tak tahu persamaan ini, awak cuma tahu persamaan ini je, AC je. Faham? Boleh tapi leceh sikit lah. AC awak dah tahu. So, awak tahu kecerunan AC, awak cari kecerunan BD. Sebab dia bersifat serenjang. Dah dapat persamaan BD, barulah awak carikan persamaan serentak. Sedangkan persamaan BD ditanya kat bawah. Faham? Faham tak maksud saya? Suara saya clear tak? Clear. Clear Jadi persamaan serentak boleh diguna macam tadi Syam ke Fazudin tanya tu. Okey, titik tengah ni dia kata guna persamaan serentak. Boleh sebenarnya. Tapi panjang awak kena carilah dulu BD. BD ni awak boleh cari macam mana? Awak kena cari AC dulu. Baiklah guna cari titik tengah. Tapi sebenarnya janji dia persilangan, tak kisahlah cari titik D ke, titik C ke, titik B ke, titik A ke. Janji ada dua persamaan yang kamu tahu, awak boleh gunakan persamaan serentak. Boleh? Okey, satu lagi soalan tajuk ini adalah pasal locus. Dekat sini tak ada ni. Saya keluarkan bentuk soalan ini tapi saya keluarkan pelbagai soalan walaupun tak ada dalam ini. Locus. Kalau dia kata titik X bergerak dari A, titik X tu tak ada. Bergerak dari A sentiasa 4. Kalau dia kata X dari A, jadi awak buat X A. Okey, X A sama dengan 4. X kita tak tahu. X apa dia titiknya kita tak tahu. X nya kita buatlah XY. Tapi biasanya dia bagi titik P lah. Titik P bergerak. Jadi P kita letakkan sebagai XY. Jadi formulanya guna formula jarak. Set X tolak. Sebab dia kata dari A. X tolak X dekat A. Jadi tolak negatif 2. Kuasa 2 tambah Y tolak dekat 3 sama dengan 4. Jadi dekat sini awak tengok kuasa 2 Kita nak buang punca kuasa, kita kuasakan 2. Jadi tinggallah kat dalam X kuasa 2. Saya nak tunjuk betul-betul ni. Tengok. So you dapat X tambah 2 kuasa 2. Y tolak 3. Kuasa 2. 4 kuasa 2 ialah 16. So X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2. Y darab negatif 3 darab 2 negatif 6Y tambah 9 tolak 16 sama dengan 0. Selesaikan. Itulah persamaan locus. Tengok tahu. Kalau tanya menyesal kalau tak tahu jawab. Okey, boleh? Boleh. Grup hari Selasa ada siapa angkat tangan grup hari Selasa? Ramai tak? Okey.
Oh, loh. Grup Selasa, kalau kita buat hari Selasa nanti hari Selasa petang, boleh ke? Budak form 4 dia pun minta petang. Jadi malam dia kata boleh study sendiri ataupun mungkin saya buat online ke macam tu. Tak apa, nanti respon lah dalam grup tu. Korang tak respon, kau biarkan je aku kan. Lepas tu nasib lah ada orang PM saya. Cikgu-cikgu nak malam ni. Jadi kalau senyap je aku biar je korang. Okay, boleh? Okay, next kita tengok ni. Nampak? Nampak tak? Nampak sangatlah betapa pentingnya tajuk ni. 2 soalan lagi aku bagi contoh. Gambarnya kurang lebih je. Jadi peksa pun mestilah kurang lebih bentuknya. Jadi cuba buat sendiri yang ni. Cuba buat sendiri. Alamak. Okey. Nampak tak? Okay, cuba. Awak tengok dia nak persamaan perpenjuru BD. Perpenjuru BD awak kena kenal ni. Tadi ada juga titik yang ada. Ini titiknya tak ada. So awak tengok dekat sini. Sekejap saya tak boleh besarkan ni. Okey, awak tengok dekat sini. Rajah 9 menunjukkan sebuah lelayang ABCD. Perpenjuru AC dan BD bersilang di titik M. Persamaan AC dia bagi dah. Dan dia kata dan BMMD. BMMD dia dah bagi dah nisbah 1 sini 2. Okey, jadi dekat sini kalau nisbah dia 1 2. Soalan kata cari persamaan perpenjuru BD. Cari persamaan perpenjuru BD. Jadi kalau awak tengok kat sini, apa yang perlu awak buat, okey? Dia bagi kamu titik cuma dekat B. Okey, titik dekat B dan persamaan yang diberi adalah AC. Persamaan AC kita adalah X tambah 2Y sama dengan 7. Ingat, bila dia bagi persamaan, ini persamaan AC ni, susun dia jadi Y sama dengan 7 tolak X, maka Y-nya 7/2 tolak X per 2. Maka, apakah kecerunan garis AC ni? Apa dia kecerunan AC? 7/2 kot, 7/2. Bukan Siapa tu? Zaim Kalik kot, Kalik. Kalik. Kalik? Kecerunan dekat mana? Kau main Tu Y. 7/2 lah kan. Kecerunan apa dia? Y equals to Y. MX plus C. Oh, 1/2. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Okey? Sekarang soalan tanya persamaan BD. Kalau kecerunan AC negatif 1/2, apakah kecerunan BD? 2. Ya, 2. Jadi persamaannya Y sama dengan 2X tambah C. Nak cari C, masukkan. 5, 2 darab 2 tambah 1. C-nya dapat 1. Y, 2X tambah 1. Faham? Boleh? Okey. Dan dia kata titik M dan titik D. Titik M dan titik D. Dekat sini, titik M, awak bolehlah gunakan persamaan serentak. Okey? Ataupun titik M, sebab dia nak titik M dengan titik D tau. Kalau dah dapat M, baru awak boleh cari D. Titik M, awak tengok kat sini. Okey, persamaan AC. AC awak dah tahu, ini persamaan AC. Dan ini persamaan BD. Macam Fazudin ke Syam cakap tadi. Jadi kita tahu kita guna persamaan serentak. Sebab BD kamu yang ini. 2X tambah 1. Dan AC kamu ialah 7/2 tolak X per 2. Cikgu, Ya. macam mana cikgu boleh dapat kecerunan BD tu? Dia persamaan dia adalah perpendikular, serenjang. Bila dia lelayang, dia 90 darjah. Kamu dah tahu kecerunan AC negatif 1/2. Jadi dia perpendikular atau serenjang M1, M2 equals to negative 1. So, kecerunan BD adalah terbalik tanda dan tukar atas bawah.
Jadi kalau ada 1/2, maka satu lagi 2/1. Negatif bermakna dia positif. So, dapatlah 2. Faham tak? Guna konsep serenjang. M1, M2 equals to -1. Okey? Okey tak? Okey. Okey. Jadi macam yang tadi kamu cakap, cikgu boleh tak nak cari titik M ni menggunakan persamaan serentak? Untuk soalan ni, yes. Kenapa? Sebab kita dah ada persamaan AB dan persamaan AC. AB pula. BD, persamaan BD yang ini dan AC yang ini. Jadi kita akan dapat titik M. Boleh Dah tahu titik M? Barulah boleh cari titik D. Guna yang silang. Sebab sini 1, sini 2. Cuba buat. Cuba cari titik M. Menggunakan persamaan serentak. Ni persamaannya. Okey. Dengan yang satu lagi. So, awak kena tahu ya. Kenapa guna persamaan serentak? Sebab dia bersilang. Titik M ni persilangan antara A, C dan B, D. Jadi, kita punya AC yang ini. Kita punya BD yang ini. Okey, guna persamaan serentak untuk dapat titik M. Cepat. Soalan tu, try cari M dulu. Okey, dapat tak? Cuba dulu yang MBD tu je nak cakap dua. Tak faham lah. Siapa ni? Lah, tadi kan Saya- Fazudin baru tanya ke Syam Dia- tadi. Apa dia?
Lain sekat-sekat. Oh, ni. AC awak tahu negatif 1/2. Bila lelayang dia 90 darjah. M1, M2 kecerunan serenjang negatif 1. So negatif 1/2 terbalikkan 2/1. Dia negatif, satu lagi positif. Okey. Guna serenjang M1, M2 negatif 1. Sebab dia lelayang, so dia 90 darjah. Okey tak? Zaid? Balikkan. Maksud dia tak faham. M1, M2. M1 kamu negatif 1/2. Gantikan sini. Jadi M2? Bagi lah. Jadi awak cuba tengok. Kalau saya punya kecerunan, kalau dia serenjang, kalau nak buat macam tu kan jadi lambat. Nanti saya takut awak tersilap. Kan sebenarnya, you akan buat negatif 1/2. M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 sama dengan negatif 1 bahagi negatif 1/2. Dapatlah 2. Itu jalan kerja yang sebenar. Tapi sebenarnya kalau M1-nya 4, maka M2-nya ialah negatif. Sebab dia positif, satu lagi negatif. 4 tu 4/1. Jadi dia 1/4. Terbalikkan. Kalau M1 dia negatif 2/3, M2-nya terbalikkan 3/2. Dia negatif, yang ini positif. Faham? Okey, dapat tak titik ni? Dah dapat dah? Titik M. Jawapan saya Iya. 1-3 lagi. 1-3. Orang lain dapat tak? Dapat Pas tak faham itu. Tak faham? Okey, you tengok ni. Ni persamaan yang saya bulatkan. Ni persamaan 1, ini persamaan 2. So, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi kita gantikan. Maka kita akan dapat 7/2 tolak X/2 sama dengan 2X tambah 1. X dengan X simpunkan. Okey, nak bawa X bagaimana suka hati awak? Negatif X/2 tolak 2X sama dengan 1 tolak 7/2. Tekan kalkulator, kan? Awak tekan kalkulator, negatif 1/2. Okay. Dan awak akan tolakkan dengan 2. So, dapat negatif 5/2X. Sama dengan 1 tolak 7/2 adalah negatif 5/2. Jadi X-nya apa? 1. Dah dapat X1, masukkan Y. 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. Y-nya 3. Soalan tanya koordinat tau. Koordinat kena tuliskan. Tak boleh buat X sama dengan M1, 3. Macam tu. Dah dapat titik M1, 3. Kita boleh cari D. Kan? Guna yang macam tadi silang. Okay, awak tengok. Saya bawa dia ke situ. Okay, titik B saya 2, 5. M saya 1, 3. D saya tak tahu X, Y. Ada 3 titik. Nisbah dibagi 1, 2. Ni nisbah dia. Nisbah dia dah bagi 1, 2. Awak ingat dia, paling mudah dia bagi BM, nisbah MD, dia kata 1 nisbah 2. Nisbah ni boleh ditukar jadi 2 BM sama dengan MD. Pun maksudnya sama. Kalau dia bagi nisbah dalam bentuk ini, awak kena tukar BM. Okey, huruf per huruf. Huruf per huruf. BM per MD sama dengan 1/2. Okey. Ada juga soalan. Dia akan bagi. Okey, dia akan bagi. Okey, dia akan kata 3 BM sama dengan BD. Konsepnya sama. Huruf per huruf. Nombor per nombor. B bagi M1. B bagi M1. B bagi D 3. Bermakna bakinya 2.
Nisbah paling mudah dia bagi dalam bentuk ini. Sukar sikit bagi ini. Sukar banyak bagi dalam bentuk ini. Konsepnya tetap sama. Huruf per huruf, nombor per nombor. Jadi awak dapat itu. Okey? Selepas ni dah tahu dia punya nisbah, awak bolehlah cari. Macam saya kata tadi, titik di antara dua titik duduknya dekat luar. 1, 3. Sama dengan silangkan. Silangkan 2 darab sana. Jadi 2 darab 2, 4. Okey, tambah 1 darab X. X bahagi 2 tambah 1, 3. Ambil Y pula. 2 darab 5, 10. Okey, 10 tambah Y per 3. Jadi, apa pula buat di sini adalah perbandingan. Bandingkan iaitu apa? Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 3. Selesaikan. Dapatlah titik. Okey? Cikgu, Ya. cik baru dapat yang nisbah tu 1 dengan 2 tu. Ni dia bagi atas. Dia dah bagi Ni. Oh, okey. Okey. Tapi macam saya kata, bentuk nisbah dia bagi macam-macam. Ini bentuk paling senang lah. BM, MD. Kadang-kadang dia buat 2 BM, MD. Konsepnya tetap sama. Huruf per huruf, nombor per nombor. Kalau macam ni, huruf per huruf, jadi BM. Ini biasa pelajar silap. Bila dia kata BM, BD, dia buat 1, 3. Sedangkan BM 1, BD 3. Bermakna berbaki 2. Ni hati-hati. Ramai yang salah dekat sini. Boleh? Okay, next. Ini locus macam tadi. Kalau dia bagi macam ni, awak tengok locus yang dia bagi. Ya. Apa dia? Titik G berapa tu? Titik D. So, selesaikanlah ini. 4 tambah X per 3 sama dengan 1. So, X sama dengan 3 tolak 4. Jadi, X-nya ialah negatif 1. Dan 10 tambah Y per 3 sama dengan 3. Jadi awak dapat Y-nya adalah 9 tolak 10 negatif 1. Jadi titiknya negatif 1, negatif 1. Dapat? So logik tak? Negatif 1. Okey, kita balik apa? Tak. Okey, boleh? Okey, locus ni awak tengok. Locus ni dia kata apa? Titik P bergerak. Okey. PMMD. PM. Bila dia nak cari titik pasal locus ni, awak tuliskan. Sebab dia kata P bergerak, so P kita adalah XY. M kita berapa tadi? M kita adalah 1, 3. PMMD. Bermakna kita kena tahu D. D kita negatif 1, negatif 1. Kena tahu titik yang digunakan di sini. Jadi, kalau yang macam ni, maksudnya kita guna cari jarak P bagi M. X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Sama dengan set M bagi D. M bagi D. 1 tolak negatif 1 kuasa 2 tambah 3 tolak negatif 1 kuasa 2. Nak hilangkan set, apa perlu buat adalah kuasakan 2. Maksudnya saya kuasakan 2 semua. Bila saya dah kuasakan 2 semua, tinggallah yang dalam. Bermakna dia tinggal X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Sama dengan 1 tolak-tolak jadi tambah. Okey, 1 tambah 1, 2. 2 kuasa 2 ialah 4. 3 tolak-tolak jadi tambah. 4 kuasa 2 ialah 16. Okey, sebenarnya awak tengok kalau awak dah dapat buat sampai sini, awak dah dapat 2 markah. Locus dia nak 3. Jadi, kalau awak tak sempat, masa periksa SPM terutamanya, awak tak payah buat bawah. Sebab ni panjang tau. Dah lah panjang, takkan awak silap. X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Okey, ini sama dengan 20. Buat lagi. X kuasa 2 susun tambah Y kuasa 2. Negatif 2X tolak 6Y. 1 tambah 9 tambah 10 tolak 20 sama dengan 0. Lagi sekali. X kuasa 2, Y kuasa 2 tolak 2X
tolak 6, Y tolak 10 sama dengan kosong. Kat sini baru full mark last kali. Jadi, awak dah masuk formula, awak dah buat ini dah memadai dah cukup dah 2 markah. Jadi, awak tengok ni kat sini, kalau awak dapat betul, dapatlah full mark 3. Kalau awak tersilap, dah lah awak buang masa. Awak tersilap, tetap markahnya 2. Jadi, saya nasihatkan dalam peperiksaan SPM terutamanya, sekiranya kamu tengok dia keluar locus yang macam ni, masukkan formula tinggal je. Sebab tak payahlah kejar 1 markah. Tapi siapa yang laju, tak apa. Sebab ramai dekat sini tersangkut-sangkut. Saya dah bagi jalan kerja yang mudah. X kuasa dapat X kuasa 2. X darab negatif 1 darab 2. Negatif 2X. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Tapi ramai jadi jawapan X kuasa 2 tambah 1. Yang B dimakannya. Faham? Boleh? Itulah dia tips dia. Bila saya makin paper, saya tahulah kat mana tips dia. Jadi sebenarnya, masa makin paper, kita orang cakap apa tahu? Antara cikgu-cikgu, tak payahlah suruh budak buat yang bawah ni. Buang masa dan rugi je. Nak kejarnya 1 markah, buatnya nanti tata 4 minit. Boleh? Respon sikit. Ni bulatan tak apa kot. Bulatan dah okey dah kan? Ada orang tak ni? Halo? Cikgu. Tadi cikgu. Apa dia? Tadi Jawapan. Yang mana ni? Ni asal ni dia. jawapan. Ni. Dia 3 markah, sepatutnya 4.5 minit dah siap. 4 minit setengah. Tapi bila nak expand ni mungkin buang masa. Tapi siapa yang laju, teruskan. Siapa yang macam tergagap-gagap tu, tak payah. Dah. Saya record je ni. Don't worry. Dah Okay, next. Ni bulatan. Bulatan saya tak payah buat lah. Bulatan ni awak kena fikir sendiri. Sebab soalan bulatan ni banyak. So, awak kena fikir sendiri. Yang penting awak kena tahu formula. Nak cari panjang lengkung S equals to R theta. Nampak je theta. Formula theta je mesti menggunakan unit radian. Ini tahu buatlah. Ada kat dalam tu. Okey ni. Nampak ni? Apa nak buat ni? 5X tolak 1 tolak 5X. Okey, ini sama dengan negatif 4/25. 25 tu adalah 5 kuasa 2. Okey? Jadi, dekat sini, satu cara. Maksudnya, kita akan darab semua dengan 5 kuasa 2. Maka, saya akan dapat 5 kuasa 2 darab 5 kuasa X tolak 1. Tolak 5 kuasa 2 darab 5 kuasa X sama dengan negatif 4. Okey. Ya. Apa dia? Tak dengar. Jadi, bila darab, bawah sama, atas kita tambah. Jadilah 5 kuasa X, 2 tolak 1, tambah 1. Tolak 5 kuasa X, tambah 2, sama dengan negatif 4. Kita faktorkan. Sebelum kita faktorkan, saya nak ajar satu-satu ni. Ini maksudnya darab 5 kuasa 1. 5 kuasa X darab 5 kuasa 2, sama dengan negatif 4. Saya keluarkan yang sama. 5 kuasa X, 5 kuasa 1 tolak 5 kuasa 2 sama dengan negatif 4. 5 kuasa X, 5 kuasa 1, 5 tolak 5 kuasa 2, 25. Sama dengan negatif 4. So, 5 kuasa X, sini negatif 20. Sama dengan negatif 4. 5 kuasa X, negatif 4. Bahagia. Ya. Apa dia? Loh, senyap. Okey, faham tak? Yang panggil saya tadi kenapa? Macam Fazudin ke apa? Atau Syam?
Macam suara kembar tu. Okey tak? Kalik? Mana Kalik? Okey, okey. Okey Boleh? Okey. So ini habis kertas 2. Ini klon tau. Klon. Sebab kat sekolah hari tu saya tak sempat habiskan. Tapi nanti jadi yang ini saya dah habiskan. So next kita akan buat bentuk kertas 1. Jadi saya dah terang semua. Awak kena buatlah balik. Jadi nanti kalau soalan keluar mirip-mirip taklah menyesal. Sebab kirakan cikgu-cikgu memang nak bagi peluang untuk awak lulus. Bagi awak rasa lulus bahawa kalau awak buat. Tapi maksudnya soalan tu tak adalah keluar sebiji. Tapi mungkin dari banyak-banyak soalan tu adalah yang hampir-hampir sama. Macam tu. Boleh? Okey Dah habis. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak kita habis awal sikit hari ni. Awal 10 minit. So, soalan lah. Apa dia soalan? Tadi soalan vektor tu, boleh? Boleh? Ke kau share dalam Telegram? Saya tak tengok soalannya macam mana nak Ah. jangan. Tak, saya share. Okey. Soalan 2 tu. Sekejap Sekejap lambat. Lambat dia. Okey, soalan nombor 2 yang mana? Semua? Itu dapat tapi lupalah jawapan ni. Cikgu buat daripada A sampai B. Okey tengok Tengok yang kali ada share dalam grup. Saya buat je kat sini sebab masing-masing tengok phone lah. Dia kata raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Okey, sebuah segi empat tepat. OP, QR. S ialah satu titik yang terletak pada PQ. Okey, dengan keadaan PS, SQ nisbah 2 nisbah 1. Okey, jadi OP ialah P, OR ialah R. Okey, OP sama dengan apa? OP sama dengan RQ. Okey? OR sama dengan PQ. Okey. Jadi sekarang dia kata PS nisbah SQ ialah 2 nisbah 1. Okey. Jadi kita tengok PS. Maksudnya P pergi S 2. Kalau awak tengok kat gambar tu, kalau tu maksudnya ini P, ini S, ini Q. P pergi S 2, S pergi Q 1. Sini tulis 2, sini tulis 1. Jadi bermaksud PS sama dengan 2/3 PQ. Mesti perkan keseluruhan. Okey, jadi kita dapat 2/3 PQ ialah R. Maka PS saya adalah 2/3 R. Apa lagi dia bagi? Tak ada. Soalan tanya RP. R pergi ke P. RP dan QS dalam ungkapan PQ. Okey. RP. Jadi kita tengok dekat atas. RP. RP adalah ini. RP ialah RQ tambah QP. RQ saya ialah P. QP saya negatif R. Soalan kedua. OS. OS apa? OS adalah ni. OS kita nampak OR. Tapi kita tengok OR. RS. OR, RS. RS tak ada. Dia nak OS. OS. OP. OP, PS. OP tambah PS. OP kita apa? P. PS kita apa? PS kita 2/3 R. Okey, settle. Soalan A. Betul Khalid? Khalid dapat betul tak? Betul lah tu. Okey. Dan dia kata Betul. diberi bahawa RT sama dengan KRP. RT sama dengan KRP. Dengan keadaan K ialah pemarah, cari nilai K jika titik OTS segaris. Okey. Bila dia kata OTS segaris,
Awak buat OT sama dengan lambda OS. Kenapa saya ambil OT OS? Sebab saya ada OS. Kalau awak nak buat OT dengan TS pun boleh. Tapi OT tak ada, TS tak ada. Jadi gunakan apa yang ada. Bila dia segaris, mesti ada huruf yang sama. O. O. Itu segaris. Kalau selari, dia tak hurufnya tak akan sama. Sebab selari dua garis yang berbeza. Kalau segaris, dia memang satu garisan. Bermakna ada titik yang sama diulang semula. OT. OS. Jadi OT apa OT? Okey, OT dia bagi arti. Nampak? Dia bagi arti. Jadi OT adalah OR tambah RT. Sama dengan lambda OS. OS saya P tambah 2/3 R. OR. OR saya apa? Dekat atas. R. Jadi OR saya ialah R. Apa arti? Arti dah diberi. KRP. Sama dengan lambda P tambah lambda 2/3 R. R tambah K, RP ada dekat atas. Dah cari. Sama dengan lambda P tambah lambda 2/3 R. So, saya selesaikan dekat sini. R tambah KP tolak KR sama dengan lambda P tambah lambda 2/3 R. Apa yang perlu kita lakukan? Kita akan buat R dengan R, P dengan P. P kita, yalah, P kita ini sama dengan ini. Jadi KP sama dengan lambda P. P potong, K ialah lambda. Tak boleh selesai. Ambil pula R. R kita yang mana? R kita dekat sini ada dua. Ini dan ini, satu lagi yang ini. Jadi R tolak KR sama dengan lambda 2/3 R. Semua R kita buang, dia jadi 1 tolak K sama dengan lambda 2/3. K sama dengan lambda. Jadi 1 tolak lambda sama dengan lambda 2/3. Ini selesaikan. Jadi kita dapat 1 sama dengan lambda 2/3 tambah lambda. So kita dapat 1 sama dengan lambda 5/3. Jadi lambda kita 3/5. Soalan tanya apa? Soalan tanya cari nilai K. Nak nilai K. K adalah lambda. Jadi K adalah lambda. Lambda kita 3/5. Selesai. Boleh? Okey kali? Oh, faham. Segaris, selari. Jom. Ya. Lambda K boleh? Ha? Yang kan lambda K tu kan. Ha? Kalau masukkan nilai K sama jawapan dia. Boleh. Kalau masukkan nilai K, K-nya jadi lambda. Itu ke maksud awak? Cikgu betul. Dan sebenarnya kalau nak mudah, sebab dia nak K, gantikan lambda dengan K. Kalau awak gantikan lambda dengan K, lagi cepat awak dapat. Ni kan, 1 tolak lambda tambah ni. So, lambdanya gantikan terus. Terus dapat K. Sebab soalan nak K kan? Maksudnya ini kan buang R. Ni dekat atas ni. Ni. Yang sini ni, lambda ni gantikan dengan K. Jadi awak dah dapat jawapan. Okay, maksud saya macam ni, tengok. Sebab dia nak K sampai sini awak buat. 1 tolak K sama dengan K 2/3. Terus dapat K. Tadi sebab saya dah terbuat lambda. Jadi dia nak K, masukkan je lah. Kalau macam ni awak dah settle, terus dapat K. Tak payah cari lambda pun tak apa. Sebab soalan tak suruh. Faham? Boleh? Boleh. Bagus tanya. Lagi ada soalan lain? Ada? Cikgu, Ya. cikgu boleh tunjuknya soalan yang tadi apa, circular measure yang B ni. Yang B. B luas, perimeter. Perimeter kawasan berlorek. Okey, ni kena buat ni sekejap Dia kata PBQ. PBQ jejari 10. So sini 10, sini 10. Okey. Sini 10.
AB. Diberi bahawa A bagi B pun 10. Maksudnya sudutnya sini 60, sini 60, sini 60. Betul? Okey, jadi BOQ. Betul ke? 120. 120 pada radian darab dengan 3.142 per 1. BOQ dia kata, betul tak ni? Sekejap P, B, O. AKP, BQ sini. Mempunyai jari 10. So, sini 10, ni 10, ni 10. Lepas tu dia kata A, B pun 10. Oh. Silap. Yang sama, ni. Sekejap saya buat balik. Sini 10, sini 10, sini 10. Okey. Jadi yang ini panjang ni 10 tapi bukannya 60 darjah sudutnya. Dia bagi ini adalah 1.8. Ini sudutnya 1.876 radian. You convert pada degree 1.876 darah 180 bahagi 3.142. So awak dapat dia ni 107. Ini sama dengan 107.47 darjah. 180 tolak answer bermakna dekat sini adalah dengan ini sama. Iaitu apa dia? Dua-dua ni. Ini adalah 72.53 darjah. Okey. Benda ni darab 2. So 180 tolak answer. Saya akan biasakan cari dulu maklumat. So kat sini adalah 34.95 darjah. Okey. Next, kita tengok apa lagi. Barulah awak senang kalau nak dapat ni. Jadi kita tengok maklumat lagi. Dia kata luas BOQ. Cantik dah. Ni kau dah dapat dah kan. Dia nak perimeter kawasan melorik. Perimeter kawasan melorik, you cari ni S. RQ, cari RQ. RQ ialah S equals to R theta. R kita tak tahu jejarinya. You tahu sini 10 tapi kamu tak tahu bawah ni. Bila tak tahu bawah ni, awak kena hukum cari macam ni. Ini 10, ini 10. Sudut ni dah tahu iaitu 34.95. Okey? Sudut ni pun dah tahu iaitu 72.53 darjah. Jadi nak cari panjang A pergi O boleh guna formula sin. Formula sin iaitu AO per sin 34.95 sama dengan 10 per sin 72.53. Jadi 10 bahagi sin 72.53 darab dengan sin 34. Jadi awak nampak tak kat sini kita dah guna penyelesaian segitiga. Okey, bermakna A pergi O awak di sini adalah 6 AO 6.0056. Ni AO awak. Okey, jadi bermakna nak cari RQ formulanya R. R kita iaitu 16.0056. Sebab OQ 10. AO saya dah cari kat sini. So formulanya S equals to R theta. Tetanya yang ini. 72.53. You convert pada radian. Okey. Jadi ataupun yang ni tadi kan 1.87 ni. 1.87 yang besar nak cari yang kecil. Jadi separuh bulatan formula satu bulatan kan dia 180 darjah. Separuh bulatan 180. 180 darjah sama juga dengan pi. Iaitu 3.142 tolak dengan ini. 3.142 awak tolak dengan 1.876. Maka awak dapat unit radiannya adalah 1.266 dekat sini. Lama. Ini darabkan 1.266. Jadi awak dapat darab dengan 16.
RQ-nya adalah 20.263. Okey, RQ dah dapat. Kita kena cari BQ. BQ apa? BQ kita ialah BQ kita tadi ialah S. S equals to R theta. R kita 10. Tetanya dah bagi 1.876. Bermakna 18.76. Cari BR. BR apa? B bagi R. B bagi R. Ini dah tadi dia kata 10. Kan ini 10. So panjang BR apa tadi? Jari dia 16 kan? Tolaklah, bermakna B bagi R kamu adalah 6.0056. Jadi perimeternya tambahkan BR tambah dengan RQ tambah dengan QB atau BQ. Faham? Oh, faham. Jadi Cikgu. dia perimeter ni awak buat macam vektor. Cari apa dengan apa. Oh, B bagi R. Cari satu-satu. Saya tak suka awak buat panjang berjela. Buat satu-satu macam ni. Jadi awak nampak dia bersambung. Okey, BR, RQ, QB. QB, BQ samalah sebabnya jarak dia tak ada masalah. Boleh? Ada lagi soalan? Kawasan berlorek. Cari sektor apa nak buat? Kawasan berlorek. Sektor ni, tolak sektor ni, tolak segitiga ni. Sektor besar 1/2 R kuasa 2 theta. Theta dah tahu. Tolak 1/2 R kuasa 2 theta. Tolak segitiga 1/2 A, B, sin, C. Settle. Jadi bulatan ni biasanya dia akan guna juga formula penyelesaian segitiga. Untuk luas. Untuk luas segitiga, untuk ukur lilit atau perimeter dia. Boleh? Boleh. Okay. So tolong buat balik lah. Tengok-tengok kan. Macam ni tak adalah sebiji bulatan ni. Tapi maksudnya awak nak kena tahu konsep dia nak buat macam mana. Oh. Cikgu. Ya. Soalan 9 jawapan dia apa 9. Tentang tangent. Mana? Ni. Yang mana? Bukan. Yang tentang dy per dx. Oh tadi. Kau ni jauhnya. Yang mana ni? Ni 96? Bawah dia. Ni persamaannya. Mana ada persamaan? Soalan suruh cari koordinat. Apa dia? Apa dia apa? Soalan tanya koordinat. Jawapan dia. Ni. 5/2 Okey. ni. Okay. Cumanya tadi kalau awak perasan, saya bukan based on soalan ni je. Saya tambah-tambah. Macam perpendikular yang hijau semua ni tadi saya tambah. Ada satu soalan, lepas tu saya tambah apa-apa yang berkaitan dengan tajuk ni. Tadi yang saya bincang. Kalau awak dengar nanti balik, maksudnya apa yang saya bincang tu bukan sahaja untuk soalan ini. Saya tambah-tambah soalan. Macam ni tadi, dia tak ada locus. Tapi saya keluarkan pasal locus. Macam tu. Boleh? Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Okey. Tak ada, good luck untuk awak punya exam. So, group hari Selasa, hari Selasa, yang Selasa malam tu kita buat petang. Malam tu nanti kalau nak buat online, supaya semua orang boleh buat lah, boleh sama-sama lah. Okay. So, saya stop di sini. Bermakna Selasa petang tu, kita buat, siapa yang tak boleh nanti bagi tahu ya. Bagi tahu dalam grup pun tak apa. Kalau nak PM saya WhatsApp. Kadang-kadang Telegram ni ternasib baik saya terbaca. Sebab Telegram ni dia banyak sangat kan. Kita kadang-kadang grup macam-macam. Grup shopping banyak. Jadi takut tak terbaca. Kalau tak ada respon apa-apa maksudnya okey. So kita akan buat Selasa petang pukul 4. Okey, bye. Assalamualaikum. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Ya. Cikgu, Selasa tu jangan lupa kita orang nak buat mat. Selasa petang tu nak buat mat. Boleh? Okey, boleh. Nanti korang bagi, okey tak apalah. Nanti saya tengok tajuk mana yang penting. Okey, Tajuk mana yang penting yang perlu tahu. Okey, bye. Okay.